Dia kata istilah kuburiyun ini dia bukan benda baru, bukan zaman kita dia kata, tetapi dia telah disebut oleh para ulama sejak dahulu lagi dia kata. Nah, di antaranya yang kita boleh nisbahkan salah seorang ulama besar di Yaman, iaitu Imam Muhammad bin Ismail Al-Amir, ataupun dikenali dengan Ibn Amir As-San'ani. Siapa kenal dia ni? Ibn Amir As-San'ani ni antara kitab yang sapa tempat kita ni, nama dia kitab Subulus Salam, syarah kepada Bulughul Maram. Ini tuan kitab dia siapa? Ibn Amir As-San'ani. Nampak? Dia ni seorang ulama yang terdahulu juga, dalam berapa 1000 lebih jugalah, tapi terdahulu pun tak, bukan kata zaman tabi'in lah, tapi maknanya awaid yang lama dulu, yang bincangkan khusus, yang disebut di dalam kitab dia Tathhirul I'tiqad an Adranil Ilhad. Dia ada sebut istilah ini. Apa dia kata? Tengok istilah yang disebut. Wan nadhru bil mal 'ala al mayyit wa nahwu wa nahru 'ala al qabri wa tawassul bihi wa talabul hajat minhu huwa bi'ainihi alladhi kanat taf'aluhu al jahiliyah wa innama kanu yaf'alunahu lamma yusammunahu wathanan wa sanaman wa fa'alahu al quburiyun. Ini istilah disebut dalam kitab dia ni. Lamma yusammunahu waliyan wa qabran wa mashhadan wal asma' la athara laha wa la tughayyirul ma'ani. Dia kata dia dan bernazar dengan harta ke atas mayat, tak, ke atas si mati, ataupun seumpamanya. Ini ada tempat kita pun ada ni. Nazar dengan bawa pitih, bawa benda. Wa tawassul bihi, dan bertawassul di kubur. Hak ni. Hak ni satu juga kecelaruan ummah yang ada segelintirnya membenar mengharuskan bertawassul dengan orang mati. Nah, kita kata jumhur ulama tidak membenarkan benda ni. Sebab dia ditakuti tak kita tutup pintu ke arah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tawassul hanya dibenarkan dengan orang soleh ketika dia hidup. Adapun ketika mati, tak ada sebarang sandaran yang dilakukan oleh Nabi maupun di kalangan para sahabat. Tak pernah sahabat buat. Nah, kalaulah kata boleh bertawassul dengan orang mati ni, maka siapa orang paling layak kita bertawassul? Dengan Nabi kita lah. Orang paling layak sekali kita bertawassul kepada Allah. Tetapi tak ada riwayat pun sebarang sahabat yang bertawassul dengan kubur Nabi. Tak pernah. Nah, pernah berlaku di zaman sahabat, berlaku kemarau panjang. Masa ni Nabi tak ada dah. Lalu sahabat pun pergi temu dengan Abbas, pak saudara Nabi. Apa ucapan sahabat? Sahabat kata, dulu ketika Nabi masih ada, kami minta Nabi SAW yang berdoa untuk istisqa kepada Allah. Nah, hari ni dah Nabi tak ada. Lagu mana nak buat? Pergi kubur Nabi? Tak. Dia pergi cari Abbas, pak saudara Nabi. Dia kata, oleh kerana dah Nabi tak ada dah ni, maka kita rasa orang yang paling layak untuk kita mohon supaya berdoa kepada Allah, mu lah. Sebab mu ni dah rapat dengan Nabi, dekat dengan Nabi dan macam-macam. Lalu minta supaya Abbas berdoa istisqa. Ini contoh yang dibuat oleh para sahabat, menunjukkan sahabat tidak bertawassul dengan kubur Nabi. Doa kata tanya kemara, pakak gi khumur kubur Nabi, ya Rasulullah kemara ni, tak, tolonglah doa. Sahabat tak pernah buat kerja lagi tu. Oleh kerana itu, ini yang dikategorikan sebagai tawassul dengan kubur. Tawassul dengan kubur. Dan benda ni berlaku, termasuk tempat kita pun berlaku. Tak, dengan alasan dia kata bertawassul. Kita bukan sembah dia kata. Tak, kita tawassul kepada Allah. Cuma perantara dia, sebab dia ni orang soleh, dia ni orang hebat. Ini masalah kata. Wa talabul hajat, dan memohon meminta hajat di kuburan. Ini berlaku. Baik tempat kita, baik di negeri jiran kita, memang dahsyat berlaku memohon hajat di kubur ni. Terutama di India. Di India ni kalau kita boleh tengok kok filem-filem dia, Allah. Orang Islam, bukan Islam ni, kita orang Islam. Dia memohon hajat di kubur. Beriktikad bahawa hajat akan makbul dengan kubur orang ni, dengan kubur orang ni, dengan kubur orang ni.
Wal'iyadzubillah. Perkara ini Ibn Amir San'ani kata dilakukan oleh puak-puak jahiliah zaman dulu. Puak-puak jahiliah sebelum kedatangan Nabi SAW. Ini dilakukan oleh mereka di kubur. Benda mereka buat, mereka nazar di kubur, mereka menyembelih binatang di kubur, mereka bertawassul dengan kubur, mereka meminta hajat dengan kubur. Wa innama kanu yaf'alunahu lamma yusammunahu wasanan wa sanaman. Tetapi mereka di zaman jahiliah dulu, mereka namakan benda ni atas nama sanaman, atas nama wasanan, patung-patung berhala. Kita kena ingat semua patung-patung berhala ni nisbah kepada orang soleh yang mati belaka. Contoh Lat, patung Lata, patung Uzza, patung Manas, yang ada di Mekah. Semua patung-patung ni adalah nisbah kepada kubur, nisbah kepada orang soleh yang telah mati. Kita ambil contoh Lat. Lat ni siapa? Lat ni seorang soleh dan seorang yang pemurah di Mekah. Yang zaman masa dia hidup dulu, siapa-siapa pun pergi buat haji ke Mekah, dialah orang yang akan jamu. Dia ni orang pertama yang melakukan sunnah jamu orang buat haji ni. Sepanjang buat kerja haji di Mekah ni, dia akan tanggung semua pun. Bak makan, bak tu. Ini Lat. Sehingga dikenali oleh Jaziratul Arab. Orang agak cakap belakang, Lat tak ada lah orang hak baik, pemurah, tak kedekut. Dia jamu sungguh-sungguh siapa-siapa pun mari buat haji di Mekah ni. Bila dia meninggal, buat tugu peringatan. Inilah orang hak baik. Tu peringkat awal. Lah puja seru, ambil berkat, minta syafaat, bertawassul. Ini berlaku. Nampak? Tapi mereka panggil benda ni sebagai sonaman, patung, berhala, kita kata. Wasanan, sebagai berhala. Adapun hari ni Ibn Amir San'ani kata benda wa fa'alahu al-quburiyun. Adapun puak-puak kuburiyun pada hari ini lamma yusammunahu waliyan wa qabran wa mashhadan. Orang hari ni dia kata puak-puak kuburiyun ini dia tak panggil sonam dah. Dia tak panggil patung, tapi dia panggil atas tiket ni wali ni, kita seru ni, bukan orang lain. Dia panggil qabran sebagai kubur, ataupun mashhad. Dia memang ada, dia panggil sebagai mashhad. Mashhad ni mana tempat penyaksian, tempat benda, istilah dia. Dia panggil kubur orang soleh ni. Kubur-kubur yang dia buat ziarah ni, dia panggil mashhad. Mashhad fulan, mashhad fulan. Maka Ibn Amir kata nama-nama ni tak memberi kesan apa pun. Yang beri kesan perbuatan itu syar'i ke tidak syar'i, syirik ke tidak syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ucapan Ibn Amir. Dia guna istilah sebagai kuburiyun.